Di dalam pembetong, anda boleh jumpa banyak haiwan pelik yang anda tak sangka. Seperti yang ini contohnya, yang ada banyak serangga air yang rupa pelik dalamnya. Tapi dalam video ini, saya akan mencari dalam 100 pembetong berbeza untuk lihat ikan pelik, kura-kura raksasa dan juga ular berbisa yang hidup di dalamnya. Dan sepanjang video ini, pembetong-pembetong itu akan jadi semakin besar dan akan menjadi tempat tinggal kepada haiwan yang sangat jarang ditemui. Jadi, siapa tahu apa yang akan kita jumpa. Untuk memulakan pencarian saya pergi ke pembetong nombor 2 dan selepas membukanya, saya perasan ia dipenuhi dengan air yang sangat kotor dan banyak sampah. Tapi entah macam mana, saya masih berjaya jumpa sesuatu di dalamnya. Ya Allah, tak sangka korang, kita dapat tangkap seekor ikan. Saya tak pasti jenis apa, tapi ia nampak macam sejenis belut. Sekejap, saya rasa ini ialah gobi naga dan ini yang paling besar saya pernah lihat. Sebenarnya, ikan-ikan ini agak jarang ditemui dan mereka memang nampak macam makhluk asing sebenar. Tapi macam saya cakap tadi, biasanya kami hanya dapat yang kecil-kecil saja. Saya pun tak tahu mereka boleh jadi sebesar ini. Saya tak percaya dia tinggal dalam longkang tu, walaupun airnya sekarang sangat kotor. Nasib baik saya bawa banyak baldi yang berisi air bersih. Dengan cara itu, kami boleh bawa pulang dan selamatkan setiap haiwan yang kami tangkap dari longkang-longkang ini. Selepas jumpa ikan pertama, saya terus ke longkang nombor 3. Tapi saya tak jumpa apa-apa di dalamnya. Dan itu mungkin kerana kebanyakan longkang ini terlalu tercemar sehingga haiwan pun tak boleh hidup di dalamnya. Tapi nasib kami berubah di longkang nombor 5 di mana saya jumpa haiwan paling pelik setakat ini. Wah, apa benda tu korang? Apa pun benda tu, ia ada cakar yang besar. Selepas saya tengok dengan lebih dekat, saya sedar bahawa ini adalah udang galah. Sekarang, makhluk ni macam campuran antara udang kara dan udang biasa. Tapi saiznya boleh jadi sangat besar. Memang hebat betul. Saya memang tak sangka akan jumpa dia dalam longkang ni. Saya tertanya-tanya, apa lagi yang ada kat bawah tu untuk saya temui. Saya ambil beberapa jaring lagi dan saya berjaya tangkap 3 ekor ikan misteri ni yang rupa dia macam anak pari kecil. Tapi walaupun mereka nampak hebat, masih banyak lagi longkang yang belum kita terokai. Dan haiwan-haiwan yang kita jumpa nanti pasti akan jadi makin pelik dan luar biasa. Jadi saya buka longkang nombor 7 dan yang ini paling besar setakat ini. Maksudnya memang ada kemungkinan haiwan yang lebih besar di dalamnya. Baiklah, jom kita cedok banyak-banyak. Oh, tunggu sekejap. Saya rasa macam ada sesuatu korang. Kita dapat ikan besar dalam jaring, saya cepat-cepat tarik naik dan terus saya tahu apa bendanya. Ia dipanggil belut gunung dan kami hanya pernah tangkap beberapa ekor sebelum ini, jadi sebenarnya ia agak jarang ditemui. Ini adalah haiwan paling besar yang kami jumpa setakat ini, tapi ia bukanlah yang paling jarang atau paling berbahaya yang hidup dalam pembetong ini. Jadi kita perlu teruskan. Selepas beberapa pembetong kosong lagi, saya sampai ke pembetong nombor 10 dan serta-merta saya tarik sesuatu yang luar biasa daripadanya. Ya Allah, korang tengok ni, ada ketam kecil di sini. Saya betul-betul tak tahu jenis ketam apa ni. Jadi kalau korang tahu, komen di bawah. Tapi ini memang satu penemuan yang menarik. Sekarang, sebab kita dah jumpa seekor ketam dalam pembetong, saya rasa mungkin ada lagi. Jadi, saya cuba cedok sekali lagi dan saya berjaya tangkap seekor lagi. Tapi yang ini sedikit berbeza. Oh, korang tengok yang ini. Yang satu lagi tadi berwarna merah, yang ini pula macam biru dan ungu. Saya tak pernah nampak benda macam ni. Saya memang pasti. Ketam ungu adalah antara yang paling jarang boleh dijumpai dan kita baru saja jumpa satu dalam longkang. Sekarang, saya pasti ada banyak lagi di bawah sana dan saya memang teringin nak tangkap lebih banyak lagi. Tapi kita masih ada 90 longkang lain yang perlu kita terokai, jadi kita kena teruskan. Keadaan mula jadi lebih menarik dan selepas itu saya jumpa lagi seekor haiwan di longkang nombor 11. Apa ni korang? Saya rasa ini anak kura-kura. Ya Allah, comelnya dia. Itulah kura-kura pertama kita dalam video ni. Dan saya percaya ini anak kura-kura kasturi. Ada sebab kenapa dia dipanggil begitu. Dan itu kerana kura-kura ini sebenarnya boleh mengeluarkan bau yang sangat busuk dari badan mereka. Dan yang ini memang sedang melakukannya. Jadi mari kita masukkan dia ke dalam baldi. Saya teruskan pencarian dan saya terjumpa longkang nombor 12 yang menjadi rumah kepada sesuatu yang sangat menarik. Oh, kita dapat seekor ikan lagi kawan-kawan. Dan saya rasa kali ini ia adalah ikan pisau hantu. Apa yang sangat menarik tentang ikan-ikan ini ialah mereka sebenarnya boleh menggunakan elektrik untuk berkomunikasi antara satu sama lain dan untuk memburu mangsa mereka. Dan jika anda pegang mereka, anda sebenarnya boleh rasa renjatan daripada mereka. Ini memang gila sekarang sebab kita baru sahaja tarik ikan ini keluar dari longkang yang kotor. Dia nampak tidak begitu sihat, jadi saya cepat-cepat masukkan dia ke dalam baldi berisi air bersih dan saya teruskan pencarian saya. Dalam 3 longkang seterusnya, saya tak jumpa apa-apa, kecuali timbunan sampah.
Namun, nasib kami mula berubah apabila saya sampai di longkang nombor 16. Wah, tengok yang ini korang. Ini memang longkang paling besar setakat ini. Mesti ada sesuatu yang gila kat bawah tu sekarang. Perkara pelik tentang longkang ini ialah ia terbahagi kepada dua bahagian. Dan walaupun saya tak jumpa apa-apa di bahagian pertama, bila saya suluh lampu ke bahagian satu lagi, saya nampak sesuatu yang besar. Tak mungkin korang ada kura-kura besar sangat kat bawah tu. Memang gila. Baiklah, saya nak turunkan jaring. Mari kita tengok kalau kita boleh tangkap dia. Ya Allah, dia besar sangat. Sampai-sampai susah nak muat dalam jaring. Hah, itu dia. Saya rasa kita dah dapat dia. Korang, benda ni berat sangat. Masa saya tarik naik tadi, saya perasan itu adalah seekor snapping turtle besar yang memang sangat agresif dan boleh putuskan jari kalau kita tak berhati-hati. Ya Allah, dan dia memang tak puas hati korang. Asyik cuba nak gigit saya je. Sekarang ni memang menakutkan sangat. Ini mungkin haiwan paling berbahaya yang kami pernah tangkap setakat ini. Namun, kita masih boleh tangkap ular dan juga alligator di bahagian lain pembetung. Jadi, mari kita teruskan lepas ni. Di pembetung nombor 17, saya ambil beberapa cedokan dan saya berjaya tangkap bukan satu, tapi dua haiwan yang gila. Saya cukup pasti ini adalah ikan pelacur berhidung berus dan saiznya sangat besar. Tapi seperti yang anda boleh lihat, salah satunya adalah albino yang menjadikannya sangat jarang ditemui. Saya masukkan mereka ke dalam baldi dan saya teruskan, dan selepas tak jumpa apa-apa di pembetung 18 dan 19 ini yang berlaku. Wah, korang tengok ni, ada kulit ular atas pembetung sekarang. Itu mungkin bermakna ada ular kat sini. Tapi saya rasa satu-satunya cara nak tahu ialah dengan membukanya. Jadi itulah yang saya buat. Dan saya terus nampak sesuatu dalam air dan memang betul itu seekor ular. Jadi saya dengan berhapi-hapi mengautnya dan bila saya tarik lebih dekat, saya sedar ia cuma seekor anak ular air kecil. Sekarang saya cukup pasti ular-ular ini tidak berbisa. Jadi kita tak perlu risau kena patuk. Tapi itu memang sangat menarik. Ular pertama dalam video ini. Namun saya rasa ini bukan yang terakhir. Tapi sekejap saja kawan-kawan. Sebelum kita terus ke longkang seterusnya, saya nak beritahu, kami baru saja tambah topi BFP asal di laman web. Kami dah lama kehabisan stok, jadi pastikan anda dapatkan satu sementara masih ada peluang. Anda boleh klik kod QR di skrin atau anda boleh terus pergi ke Bass Fishing Productions. Tapi itu saja dulu, mari kita teruskan. Dalam beberapa pembetung seterusnya, saya tak jumpa apa-apa kecuali sekumpulan udang kara air tawar ni. Tapi saya tahu mesti ada haiwan yang lebih pelik dalam pembetung ni. Mereka memang susah nak ditangkap, jadi di pembetung nombor 25, saya putuskan untuk letak perangkap ikan. Kalau ada apa-apa kat sini, kita pasti akan tangkap dalam perangkap tu. Sekarang, kita cuma perlu tunggu. Jadi saya biarkan beberapa jam dan bila saya tarik naik, perangkap tu memang berat sangat dan saya nampak banyak ikan kat dalam. Ya Allah, korang tengok ni, banyak betul ikan dalam ni. Ikan pertama yang keluar dari perangkap ni ialah yang ini, dipanggil ikan keli lumba-lumba. Dan ikan ni memang sangat jarang ditemui. Tapi bila saya terus cari dalam perangkap tu, saya jumpa sesuatu yang lagi jarang. Tengok ikan ni korang, warnanya kuning sepenuhnya. Saya cukup pasti ini ialah ikan keli Sendodontis albino dan ini yang paling besar saya pernah jumpa. Tapi walaupun itu dah cukup gila, masih ada banyak lagi ikan dalam perangkap tu. Jadi saya terus selongkar dan saya berjaya jumpa ini. Korang, saya rasa ini sebenarnya ialah belut moray. Dan kalau korang tak tahu, biasanya mereka ditemui di air masin, tapi mereka juga boleh hidup di air tawar. Jadi ini memang satu penemuan yang menarik. Tapi itu bukan sahaja. Bila saya periksa perangkap itu lagi, saya jumpa 3 lagi ikan. Termasuk satu ikan pike merah besar, seekor ikan clown knife albino dan seekor ikan misteri yang rupanya pelik. Kalau korang tahu apa ikan tu, komen di bawah. Dan sekarang perangkap ikan dah kosong, tiba masanya untuk kita teruskan pencarian dan teroka lagi beberapa longkang. Dan sebenarnya kita masih banyak lagi yang perlu diteroka. Kami jumpa makhluk pelik seterusnya di longkang nombor 28 dan ia dipanggil udang pontianak. Sekarang, apa yang menarik tentang makhluk ni ialah mereka dikenali kerana boleh tukar warna macam sesumpah. Tapi sebab yang ni takut, dia tak tukar warna pun. Jadi saya masukkan dia dalam baldi dan kami teruskan perjalanan. Dalam beberapa longkang seterusnya, saya tak jumpa apa-apa kecuali banyak sampah. Tapi, bila saya tengok dalam longkang nombor 33, saya perasan sesuatu yang luar biasa. Korang, longkang tu memang kering sepenuhnya. Jadi saya rasa boleh dikatakan yang kita tak akan jumpa apa-apa dalam tu. Tunggu, korang dengar tak tu? Apa benda tu? Ya Allah korang, ada katak besar dalam ni.
Saya rasa dia memang tersekat dalam tu, memang tak ada jalan untuk dia keluar, tapi tempat tu terlalu dalam untuk saya capai dia. Saya rasa satu-satunya cara untuk saya selamatkan dia adalah dengan merangkak masuk ke dalam tu. Ya Allah. Jadi itulah yang saya buat dan nasib baik saya dapat capai dia. Dan selepas saya tengok dengan lebih dekat, saya sedar yang ini adalah seekor katak lembu Amerika yang besar dan ini adalah katak pertama dalam video ini. Namun ini bukanlah yang terakhir sebab dalam pembetong nombor 37 saya jumpa ini. Oh, tengok ini korang. Kita jumpa lagi seekor katak yang ini sedikit lebih kecil dan memang spesies yang berbeza. Tapi saya langsung tak tahu jenis apa. Saya tak pernah tangkap yang macam ni sebelum ni. Jadi kalau korang tahu apa dia, komen di bawah. Lepas tu, saya jumpa 2 ekor anak belut api dan seekor ikan pisau kecil dalam longkang nombor 39. Tapi keadaan jadi lebih gila bila saya cedok dalam longkang nombor 40. Oh, saya rasa saya dapat sesuatu. Ada sampah kat sini. Tapi saya tahu saya nampak sesuatu bergerak. Oh, tu dia. Betul-betul kat situ. Ya Allah, itu udang kara air tawar ke? Saya rasa betul lah, tapi saya tak pernah nampak yang macam ni sebelum ni. Biasanya, bila jumpa udang kara air tawar yang berwarna-warni, warnanya biru, putih, atau merah, tapi yang ni memang betul-betul warna pelangi. Dia ada hampir semua warna yang mungkin. Ini memang satu penemuan yang sangat jarang berlaku. Dan sebab itu, saya ambil keputusan untuk buat beberapa kali cedokkan lagi dalam longkang tu, untuk tengok kalau saya boleh tangkap lagi. Ya Allah. Kamu nampak tak ni? Tengok saiz udang kara air tawar ni memang besar gila dan warnanya ungu. Saya tak pernah nampak udang kara air tawar ungu sebelum ni. Sebenarnya saya agak takut pegang dia sekarang. Penyepit dia memang besar dan kalau dia cubit saya dengan tu, memang tak elok lah. Tengoklah dia. Kalau banding dengan udang kara air tawar lain korang, dia ni 3 kali ganda lebih besar. Saya dah cakap benda ni memang raksasa. Saya masukkan kedua-duanya ke dalam baldi dan saya teruskan ke longkang seterusnya, iaitu longkang nombor 43. Dan selepas beberapa kali menjala, saya jumpa salah satu haiwan paling berbahaya setakat ini. Ya Allah, itu ke yang saya fikirkan? Korang, saya cukup pasti yang kita baru dapat seekor anak. Abah. Ikan pisau ni, kalau korang tak tahu apa benda ni sebenarnya, ikan ni dikenali sebagai salah satu ikan paling berbahaya di dunia. Mereka sangat bijak dan sangat agresif. Begitu agresif sampai mereka memang perlu duduk sorang-sorang. Kalau tak, mereka akan bunuh mana-mana ikan lain dalam akuarium tu. Saya rasa saya tak pernah nampak yang sekecil ni sebelum ni. Memang menarik. Sekarang, sebab ikan ni sangat agresif, saya ambil keputusan untuk letak dia dalam baldi, sorang-sorang, dan saya teruskan kerja saya. Seterusnya adalah pembetong nombor 56 dan ia penuh dengan sampah. Dan semasa saya keluarkan sampah tu, inilah yang terjadi. Tunggu sekejap, ada sesuatu yang bergerak kat sini ke? Tunggu jap korang, saya rasa saya baru nampak sesuatu bergerak dalam botol ni. Tunggu, apa itu? Korang, tengok tu. Ada sesuatu keluar dari sini, memang betul-betul tersekat dalam sampah ni. Ya Allah, nampak macam belut. Oh, kita dah dapat dia. Ya Allah, memang gila betul. Saya tak percaya benda ni. Korang nampak, inilah sebabnya kenapa korang tak patut buang sampah merata-rata. Kita betul-betul baru tarik keluar seekor belut dari dalam botol. Mula-mula saya ingatkan itu belut. Tapi bila saya tengok dengan lebih dekat, saya sedar yang ini sebenarnya seekor siren. Dan haiwan ni memang sangat jarang ditemui. Dan korang boleh nampak kat sini dia ada kaki kecil untuk bantu dia berjalan. Memang sangat menarik. Tapi walaupun itu dah cukup gila, kita masih ada banyak lagi saluran pembetungan yang belum diterokai. Dan haiwan-haiwan yang kita jumpa nanti akan jadi makin jarang ditemui. Saluran pembetungan seterusnya yang saya jumpa sesuatu ialah saluran nombor 78. Dan benda tu memang langsung tak dijangka. Apa benda tu? Oh, tunggu sekejap. Itu ikan batu. Hati-hati korang. Ada satu perkara yang saya belum beritahu tentang saluran pembetungan ni, iaitu air dalam tu sebenarnya air payau. Dan sebenarnya itu adalah habitat yang sempurna untuk ikan batu, yang merupakan ikan paling berbisa di dunia. Jadi saya dengan berhati-hati masukkan dia ke dalam baldi, dan saya teruskan perjalanan. Dan di beberapa longkang seterusnya saya jumpa sekumpulan berudu kecil ini, tapi mereka bukanlah berudu biasa. Mereka ini sebenarnya akan berubah menjadi spesies katak pokok. Dan saya tahu itu sebab betul-betul di sebelah longkang tu ada sekumpulan katak pokok. Jadi ya, sebab itulah saya tahu sekarang. Pada ketika ini, kami semakin hampir dengan longkang nombor 100. Tetapi buat masa sekarang, saya membuka longkang nombor 85 dan saya jumpa ini. Ya Allah, itu ular. Korang, ia jauh lebih besar daripada yang pertama. Dan bila saya tengok dengan lebih dekat, saya sedar itu adalah ular jagung. Dan sebenarnya, ular jagung tak hidup dalam air.
Jadi saya rasa dia terjatuh ke sini dan sekarang dia terperangkap. Maksudnya kita kena selamatkan dia. Mari sini kawan, saya cuba nak selamatkan awak. Oh, itu dia. Kita dah dapat dia korang. Ya Allah. Masa saya tarik dia naik, saya sedar betapa besarnya ular tu sebenarnya. Dan dia memang tak gembira langsung. Okey korang, dia tengah pandang tepat ke muka saya sekarang. Ini agak menakutkan. Saya rasa dia nak gigit saya. Ini tak bagus. Saya buat keputusan untuk lepaskan dia saja dan saya teruskan ke longkang nombor 90. Sekarang, bila saya buka penutup tu, saya perasan ada satu keluarga lipas dalam tu. Dan saya memang tak pernah tengok lipas sebanyak ni seumur hidup saya. Mesti ada ratusan dalam tu. Ya Allah. Okey, baiklah. Jom kita tutup balik. Lepas tu, dalam beberapa longkang seterusnya, saya jumpa anak bica dan seekor ikan misteri yang rupa pelik ni. Tapi akhirnya tiba masa untuk teroka longkang nombor 100 yang paling besar antara semuanya. Terus saja saya tarik sesuatu dengan jaring saya. Dan pada mulanya saya ingat itu beg sampah. Tapi kemudian saya sedar ia sebenarnya sangat besar. Kulit ular. Biar betul ini bukan kulit ular, tak mungkin. Panjangnya betul-betul lebih kurang 10 kaki. Sekarang hanya ada satu jenis ular di Florida yang sebesar itu, yaitu ular sawah Burma. Dan sebab kita jumpa kulitnya dalam pembetung, ada kemungkinan besar ular sebenar pun ada di situ juga. Jadi saya mula menjala di sekeliling, tapi malangnya selepas beberapa kali mencuba, langsung tiada tanda-tanda ular itu. Namun, saya memang dapat tangkap sesuatu yang lain dan ia lebih gila lagi. Ya Allah kurang, betul ke itu yang saya sangka? Kami berjaya tangkap seekor axolotl di situ dan ia sangat besar. Ini memang axolotl paling besar yang pernah saya lihat. Saya pun tak tahu mereka boleh jadi sebesar ini. Dan nasib baik saya dapat selamatkan dia dan keluarkan dia dari longkang tercemar ini. Kalau tidak, dia mungkin dah mati kalau kami tak jumpa dia. Itu memang haiwan paling gila yang kami jumpa dalam video ini. Namun, kulit ular ini memberitahu kita bahawa masih banyak lagi haiwan dalam longkang-longkang ini. Jadi kalau anda mahu saya kembali dan buat bahagian kedua, pastikan anda tekan suka dan langgan di bawah. Juga pastikan anda pergi lihat barangan di Bass Fishing Production Shop. Tapi buat masa sekarang, jumpa anda semua di video seterusnya. Jumpa lagi!